Oke, hello, assalamualaikum semua. Assalamualaikum trader. Oke, so seperti biasa kita mulakan kita punya sharing. Kali ini Bismillahirrahmanirrahim, dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Oke. Terima kasih pada yang sudi singgah, sudi tengok, jutaan terima kasih kepada yang sudi subscribe saya punya channel, like. So video ini bukan untuk mengajar ke apa. Video ini saya buat sekadar untuk sharing saja, dan semoga sharing ini memberi manfaat dan berguna kepada kita. Saya buat ni pun sebenarnya untuk rujukan saya sendiri juga. So tak salah rasanya kalau benda ni saya rasa dapat membantu rakan-rakan trader yang lain. Okay? Alright, so sebelum tu kita refresh dulu kita punya sharing sebelum ni. Alright, so saya suka cakap kaitan dengan market structure. Okay? So market structure bila kita tengok uptrend, kita dia buat high, dia buat low, lepas tu dia buat high lagi, lepas tu dia buat low, dia buat apa? Dia buat high, dia buat low, dia buat higher high, dia buat higher low, kemudian dia buat higher low lagi, dan dia buat higher high lagi. So kat sini kita dah nampak clear, kita akan nampak dia uptrend ataupun downtrend. So kalau downtrend dia akan buat low, dia buat high, dia buat low, lower low, lepas tu dia buat lower high, dia buat lower low lagi, dia buat lower high. Okay. So kita nampak low dia ni semakin ke bawah. So kita nampak pattern ni, so kita tahu ini clear uptrend ataupun downtrend. Okay. Macam saya biasa kita akan guna istilah high low, higher low kan, higher low, low high, lower low, lower high, lower low, lower high. Okay. Saya juga selalu gunakan istilah A, B, C. So sini break, valid C, B valid. So bila ada lagi macam ni, ini akan jadi A, ini jadi B, dan ini akan jadi C. So entry di mana? Entry di B. So sama je macam tu. Ini A, ini B, ini C. Breakout sini valid C. Okay. So ini akan jadi A. Pull back lagi, break lagi sini jadi C. So ini kawasan kita punya entry. Okay. So tak nak pening-pening, tak nak apa-apa, just tengok kepada structure market sahaja. Tengok pada structure market sahaja, basic structure market sahaja. Okay, ini saja, ingat yang ni saja, insyaAllah. Ini basic kuat, insyaAllah kita boleh, insyaAllah pasti boleh. Alright, so ingat ini saja. Jom, so sekarang kita tengok, kita cari market structure ni. Structure ni dekat Renko chart. Okay. Right, so hari ni saya nak share macam mana saya tengok Renko chart, pada Renko chart. So ini adalah gold. Ini saya buka gold. Saya buka gold dua window. So untuk buka dua window kita perlu ada
saya ada dua window, saya buka dua record chart, satu box 10 dan satu box 5. Okey, satu box 10 dan satu box 5. So macam mana nak buka record chart dua box ni? Ada dua ni. So kita kena buka dua window yang ada M1. So ini satu, ini saya M1, cara-cara install M1. Okay, saya cara install dekat M1. So yang ini M1 macam biasa, cara install biasa. Yang ini saya gunakan record box size 50. So ini sebenarnya 50 point. So bersamaan 50 pip. So saya tukar dekat sini record time frame saya buat 3. Okey, yang lain sama je. So yang ini 3 jadi 3. Lepas tu yang lagi satu, yang ni yang first, saya gunakan record box size 100 untuk gold. Untuk gold kita kena pakai 100 dia kena 100 point. So tapi record time frame dia 2. Yang tadi 3, yang ini record time frame dia 2. So saya akan dapat 2 record box size. So yang ini gold M3. So ini adalah satu candle bersamaan 5 pip lah. Okey, 5 pip. Dan yang second M2, ini M2, ini 10 pip. Ini 10 pip lah. 10 pip. So macam ni lah saya buka dua video. So saya tengok kedua-duanya. M2, yang ini M2. So ini yang record box 10. Yang saya tengok M3 record box 5. Okay, so ini record box 5 dan ini record box 10. Alright. So apa guna, apa sebab saya tengok kedua-dua ni kan? Okay. So, saya pergi dulu kepada record box 10. Alright, record box 10 contoh kalau kita guna record box 10, macam saya cakap, kita tengok saja kita punya basic structure, uptrend ataupun downtrend. Trend ataupun downtrend. So kita tengok alright, contoh dari sini kita tengok, kita nampak ada buat penurunan. Warna putih lah. Lepas tu dia naik. Ini saya tunjuk major so kita boleh tengok je yang kecil-kecil ni. Tak apa, kita tengok dulu yang major macam ni. So dia turun. Dia turun, dia break sini. Turun, dia break sini. Dia break bawah ni macam ni sama. So sini kita dah nampak market structure dia. Dia turun, dia naik, dia buat low, dia buat high, dia buat lower low, dia buat lower high, lepas tu dia buat lower low lagi, lepas tu dia naik pun dia tak break pun sini, lepas tu sini dia turun lagi. So dia sekarang dalam keadaan dia buat so kita nampak trend dia A, B, C,
A, B, C, ataupun low, high, lower low, lower high, lower low lagi. So maknanya low dia makin ke bawah, ke bawah, high dia pun makin ke bawah, So kita boleh anggapkan ini adalah sebagai downtrend, market structure, basic market structure. Macam ni je. So macam ni, kat mana kita nak entry? Kita kena entry dekat dalam B kan. So kalau macam ni, the best entry kita mestilah dekat yang paling atas ni lah. Tapi dia tak datang ambil pun kat sini. Kat sini pun dia tak datang ambil lagi. Dan dekat sini ini dah nanti dah ni. Okay, so kita buang dulu. Yang penting sekarang saya nak katakan, saya nak tunjuk, kita nampak dia punya structure dia. So kita boleh tengok lah, kita boleh lah anggap bila kita nampak dia punya structure, kita cakap itu adalah sekarang dia dalam keadaan downtrend. So cuba kita pergi kepada yang ini, kita tengok overall besar punya. So kita tengok kepada kita tengok kepada yang kecil ni. Okay, kat sini pun sama, kita tengok. Okay, kita buat low, kita buat low, high, lower low, lagi bawah, low lagi bawah pun sama. Lepas tu tiba-tiba sini dia break, so dia buat high low, higher high, higher low, higher high, higher low. So ini untuk case macam ni. Dan sini pun dia break lagi, dia turun, dia buat market structure ke bawah lagi. Dekat sini tak ada nampak market structure. Terus sini baru dia buat. So untuk case-case macam ni, contoh katakanlah anda contoh kita bila kita tengok market structure yang kecil, okay, macam contoh dekat sini, kat mana kita nak ambil ni? Okay, contoh kita dah mapping, okay, entry kita dekat sini contoh, kita dah nampak ni, dia buat A, B sini, okay, masa ni kita tak nampak lagi A, B, C, okay, kita dah tahu dia dah breakout sini. Okay, ini dia dah breakout. Zone ni dia dah breakout kat sini. Okay, kita dah nampak masa ni dia dah breakout, kita dah nampak sini dia dah buat low, high, lower low. So kita pun nak tunggulah, kita pun nak entry. So bila dia dah breakout kat sini, kita menunggu dekat mana? Dekat kawasan-kawasan ni lah kita akan menunggu. Kita akan menunggu dekat area sini. Minor ni. Okay, alright, kita menunggu dekat sini untuk kita entry sell. Sebab kita dah nampak market structure kita low, high, lower low kat sini. Kat sini kita dah nampak, masa ni kita dah nampak yang ni. Yang ni dah jadi. Lepas tu yang ni pun dah jadi. Alamak, silap. Okay, yang ni pun dah jadi. Dan yang ni pun dah jadi. Okay, kita dah nampak A, B dan C. Okay, A, B dan C, ataupun low, high, lower low. So kita kata ini adalah ini adalah sell. So price pun naik. Price naik, kita menunggu dekat, kalau kita tengok daripada sini, kita menunggu daripada sini lah. Okay, kita menunggu, ini adalah zone-zone kita menunggu untuk kita sell. Masa ni lah kita guna, masa ni lah sebab saya tengok kepada M5. Okay, so bila dia dah jadi macam ni, kita dah ada kawasan-kawasan untuk kita menunggu untuk entry. Masa ni lah saya akan beralih kepada M5. Saya sebenarnya saya suka kadang-kadang saya tengok dua macam ni, tapi kadang-kadang saya tengok, saya tukar je yang dekat sini, saya terus tukar je kepada
50 poin. Okay. Jadi contoh kita dah marking zone ni, kita dah marking zone macam ni. Okay. Kita tukar je kepada kita tukar je kepada M5. Keyboard size 50. Kita tukar M5, tukar kepada 50 poin. Bila kita tukar kepada 50 poin, alright, mana tadi? Okey, kita tukar kepada M50 poin. So kita dah nampak ini adalah zone-zone yang kita marking tadi di box 10. Okey, kita marking dekat di zone box 10. So macam mana kita nak buat entry, nak scalping? So di box 5 kita hanya menunggu pattern reversal ataupun kita menunggu market structure yang terjadi dekat zone-zone tu. Ini zone box 10. Macam contoh sini di bawah sini dia naik, dia membuat keadaan masih lagi dalam keadaan ABC menaik ataupun low high. Dia buat high makin meninggi. So ini adalah masih lagi uptrend. Up lagi, buat high ke atas. Dia tak bagi pun kita signifikan untuk dia turun. So macam sini, pop sini, masuk sini, tak ada lagi setup sell, tak ada lagi market structure sell. So lepas tu dia datang dekat sini pun sama, ABC pun sama. Sekejap, ini market, ini tadi mapping box 10. Sekejap saya tengok balik. Sorry. Ini okay, alright. So ini adalah mapping box 10. Tak bagi cantik sikit. Saya buang dulu trend line ni. Saya nak cantikkan zone ni. Okey. So kita pun beralih kepada box 5. Beralih ke box 5. Okey. Beralih ke box 5. So kita nak entry, kita punya SL kita jadi lebih kecil lah. Jadi lebih kecil. So macam case ni, macam case kat sini, kita tengok bila kita dah tengok zone kita macam ni kan, kita boleh kecilkan. Ini adalah box 10. So kita boleh kecilkan kita punya zone kat sini. So yang mana kita boleh kecilkan dekat paling atas ni lah. Lepas tu yang ni pun sama. Kita nak kecilkan kita punya SL lah. Kita tak nak kalau kita kena cut loss, kita tak nak lah besar-besar kan. So kita pun kecilkan kita punya SL. Alright. So masa ni ada kata buat. So kita tengok bila dia datang balik, sebab ini tadi adalah line kita ni adalah ABC dekat box 10. So dia datang, contohlah kita entry dekat sini, scalping dah 10 pip, sini scalping 20 pip. So so dia pergi, katalah kita entry lagi, tulis atas ni saja, kita cut loss. Okey, sini kita loss dalam 5 pip. Lepas tu dia datang lagi, dia ada satu.
Okey. Lepas tu dia naik. Dia datang dekat zone kita ni. Entry dapat 10 pip. 5 pip lah. Lepas tu ni cut loss. So dia naik lagi. Sini cut loss, ambil entry ni dan dia turun. Dia turun sini sampai sini sini tak voting, terus dapat 30 pip, terus turun. So kalau kata kita nak lagi yakin, okey, contoh nak lagi yakin, masa ni kita tunggu dekat M5 biar dia jadi arah yang sama dengan box 10. Okey, ini cara nombor 2. Itu jadi cara entry pertama. So cara entry kedua, ini kita tengok dekat box 10 ni dia buat low high low low. So masa ni dekat box 5 ni dia buat high low high baru. So dia buat uptrend. So kita boleh anggap ini adalah pullback dekat box 10. Tapi kita kena ingat, saya tukar warna, saya tukar trendline ni, warna so ini dekat M5, masa dekat M5 pula, dekat box 5 masa ni dia tengah buat ABC menaik ataupun higher dulu. Basic saja yang kita nampak dekat M5 ni dia tengah buat uptrend. Tapi kita tengok dekat box 10 tadi dia buat downtrend. So kita kena hati-hati, seeloknya kita menunggu dekat box 5 membuat setup. Contoh dekat sini dia buat low, dia buat penurunan, lepas tu dia naik. Okey, lepas tu dia pun turun. Dia pun turun kan. So kita dah nampak dekat sini dia dah buat low high lower low. So kita pun mencarilah setup sell. Contoh. So dia kata kita akan entry dekat B, dekat sini lah. So kita dah nampak lah. Walaupun sebenarnya ini kenaikan ni dia, kalau dia nak turun dia kena break sini. Tapi tak apa, katakanlah kita dah nampak okey, dia dah nak buat arah sama dengan box 10, low high lower low. Kita pun menunggu dekat sini lah, menunggu dekat sini. Kita entry, tiba-tiba breakout saja, breakout sini, ataupun paling last kita menunggu dekat sini, paling last, ini last. Lepas tu cut loss. Kalau kata breakout lagi, cut loss, wajib cut loss. Okey, sayang duit anda, wajib cut loss. Lepas tu baru kat sini baru dia bagi kita petanda baru A, B dan C. Nampak? A, B dan C, dan entry kita dekat sini, dekat B. Inilah baru dia follow balik. Dia baru follow balik dekat, dia baru follow balik arah box 10. Nampak ada main kat ini adalah pullback box 10. So kita tengok apa yang jadi dekat box 10. Pullback box 10.
Tapi banyak ni, tak boleh ke kita nak entry dekat sini kan? Kan, tak boleh ke kita nak entry dekat sini? Boleh je sebenarnya. Entry pullback tak ada masalah pun. Yang penting saya clear dulu. Yang penting macam mana nak entry pullback tu. Masa ni dekat box 10 kita dah nampak dia dah jadi ni, dia dah jadi. Jadi macam ni. Dia dah jadi ni. Dah jadi A, B, C. Dia dah jadi. So kita pun tengok dekat box 5. Tengok arah, walaupun pullback ke meja ke, tengok arah box 10 dengan box 5. Biar dia selari. Ini masa ni, masa dah kita first ini, kita dah nampak ini box 10 nya. Ini box 10 nya ABC, pom dia nampak. So kita tahu WB kita dekat mana? Dekat sini. Dia turun, ambil pom. Lepas tu dia break. Dia break. Dia break. Kita tahu masa ni kalau dia nak, kalau dia dah break macam ni, dia nak turun, dia kena break bawah sini lah. Kita menunggu entry kita dekat sini. So ini kita tak ada entry dekat sini. So dia naik lagi, dia buat high baru. Dia turun, dia tak datang ambil kita punya entry dekat sini. Dia datang ambil yang ni je. Okay, tapi tak apa, abaikan kita tak dapat entry dekat sini. Sini kita tak dapat entry. Lepas dia break sini, kita menunggu dekat sini, tapi dia tak datang, tak apa. So dia naik lagi, dia break yang ni. So dia buat high yang baru lah maksudnya. Dia buat high yang baru, kita menunggu dekat, sepatutnya zone besar kita dekat sini. Tapi tak apa, saya tak nak besar-besarkan kita punya ni. Nak kecil je. Dan SL kita kecil. So dia naik, dia break lagi, kita menunggu dekat sini. Menunggu kat sini, dia pun tak datang. Dia tak datang. Tak apa. Tak ada entry lagi. So dekat sini, high, low. Kalau dia naik, dia break lagi dekat sini, dan kita menanti dekat sini. Dia naik dan kita, lepas tu dia dah tak berjaya break sini dah. Naik, dia tak berjaya break, dia pun turun. Pelan-pelan je dia turun, dia buat A, B, C. A, B, C. Dia naik, dia tak berjaya break. So sudah tak berjaya break dekat sini. So kita pun habislah. Masa ni bila dia dah tak berjaya break, kita dah kira kita dah habis kita punya buy ni. Sebab dia dah buat A, B, C. Lepas sini A baru, A, B, C baru. Dia mari, dia pergi dah. Dah tak ada high yang lagi tinggi. Lepas tu ni M5. Kalau selamat inilah dia break sini. Maknanya dia nak turun. Box 10 pun dia tak buat lah yang masa ni. Dia break, turun. Dia buat ABC baru. Dia buat ABC baru, ABC baru, ABC baru. Okay,
So macam itulah. Kalau anda nak tengok pulang, kalau nak ada, kadang-kadang kalau market structure, sebab kita nak tengok serentak dia punya market structure tu yang kadang-kadang saya buka terus dua window macam ni. So bila saya buka terus dua window, saya senang lah nampak. Kejap alamak. Bila saya buka dua window macam ni, box 10 dengan box 5, saya senang tengok keadaan semasa. So macam ni sekarang saya tengok M5 dah buat A, B, C. So A, B, C kan, box 10 masih lagi buat pullback A. So kalau saya nak betul-betul nak, so kat sini kalau saya kata saya entry ikut ni, saya nak entry dekat sini, saya kena hati-hati lah. Sebabnya box 10 belum lagi ada setup A, B, C ataupun structure dia kena menaik sebab dia masih lagi menurun. Faham tak? So, masa ni saya nampak okey, katakanlah saya tengok M5, ini saya nak sell sini ni, saya tengok M5 structure dah buat structure buy ni, so saya biar dulu, tak payah entry. Ni kalau nak entry, tunggulah dia ikut arah buat structure ke bawah. Maknanya sebab saya tahu ini adalah uptrend, downtrend, box 10 downtrend. So box 5 saya menunggu dia buat structure, market structure downtrend. Okey, ini boleh dikatakan sebagai pullback sahaja. Sebab ini adalah dekat sini, kalau kita tengok silap pula. So, kalau kita tengok dekat sini, kalau dia nak betul-betul dia nak naik box 5 ni, dia kena break sini, kena break atas ni baru dia naik, kalau dia nak naik lah. Okay, so itu adalah sedikit sharing cara nak tengok macam mana kita nak trade menggunakan Renko chart, menggunakan basic market structure. So, saya harap dapat membantu rakan-rakan trader semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, video ni saya just tunjuk basic dia je, uptrend dengan downtrend. Sebab reversal ni takut kena lipat. Okay, so kita tengok ini saja buat masa ni. InsyaAllah jika ada apa-apa lagi, saya akan sharing bersama rakan-rakan semualah. Dan terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa subscribe guys.